Inflasi yang sedang berlaku di negara kita ini merupakan kenaikan harga barang dan perkhidmatan dalam satu tempoh tertentu yang telah ditetapkan. Data kadar inflasi ini diukur melalui pengiraan Indeks Harga Pengguna ataupun IHP. Negara kita juga turut mengalami inflasi. Berdasarkan data, kita dapat lihat kadar inflasi di Malaysia pada bulan Ogos 2022 adalah sebanyak 4.7%, manakala pada bulan September 2022, kadar inflasi menurun menjadi 4.5% dan yang terakhir pada bulan Oktober, kadar inflasi di Malaysia adalah sebanyak 4.0%. Kadar inflasi makanan di Malaysia. Pada Ogos 2022, kadar inflasi makanan di Malaysia adalah sebanyak 7.2%. Kadar inflasi makanan menurun kepada 6.8% pada bulan September dan meningkat semula kepada 7.1% pada bulan Oktober. Seterusnya, kita beralih pula kepada kadar inflasi sekumpulan makanan iaitu susu, telur dan keju. Pada bulan Ogos, kadar inflasi bagi sekumpulan makanan ini menunjukkan data sebanyak 9.4%, kemudian menurun kepada 8.8% pada bulan September dan kekal 8.8% pada bulan Oktober. Kadar inflasi di Malaysia ini telah memberi impak kepada harga telur. Pada bulan Ogos 2022, sebiji telur grade A berharga 44 sen, telur grade B berharga 41 sen sebiji dan telur grade C berharga 39 sen per biji. Kemudian, pada bulan September pula didapati harga telur mengalami sedikit penurunan dari bulan sebelumnya. Hal ini kerana sebiji telur grade A berharga 41 sen, telur grade B berharga 37 sen sebiji dan telur grade C berharga 35 sen sebiji. Dan yang terakhir, pada bulan Oktober 2022, harga telur per biji lebih tinggi berbanding harga telur pada bulan September. Telur grade A berharga 45 sen, telur grade B berharga 43 sen dan telur grade C berharga 41 sen. Bolehkah saya tanya apakah kesan kenaikan harga telur terhadap anda? Harga makanan menjadi mahal kerana saya sentiasa membeli telur untuk makan. And then kos sara hidup saya meningkat kerana saya perlu membelanjakan lebih banyak wang untuk membeli telur. Hal ini membebankan saya kerana duit poket saya adalah terhad dan taraf hidup saya merosot. Pasal beli menurun kerana dengan sejumlah wang yang sama, kuantiti telur yang saya dapat semakin berkurang. Apakah kesan kenaikan harga telur terhadap perniagaan anda? Meningkat kos. Kita tak boleh naik harga sebab kita keluar harga sepeda. Kemudian pasaran telur biasa stok hilang. Kita semua boleh ambil Omega telur. Dan high cost tak. 86% yang menjawab ya datangnya daripada individu yang bekerja sebagai peniaga yang melibatkan telur ayam sebagai bahan utama dalam menghasilkan barang jualan mereka seperti peniaga burger, kuih dan kedai makan. Krisis ini menyebabkan mereka suka untuk mendapatkan bekalan telur ayam yang mencukupi. 14% yang menjawab tidak datangnya daripada individu yang mempunyai barang pergantian lain seperti telur itik. 54% yang menjawab ya datangnya daripada individu yang tidak boleh putus bekalan telur ayam seperti peniaga kerana jika kehabisan telur ayam tempatan, mereka terpaksa menggunakan telur ayam import. 46% yang menjawab tidak datangnya daripada individu yang tidak terlalu terkesan dalam krisis bekalan telur ayam di Malaysia ataupun individu yang lebih gemar makan telur ayam tempatan. 94% yang menjawab ya sangat setuju dengan tindakan kerajaan tersebut bagi menghasilkan telur ayam dalam kuantiti yang banyak dan berkualiti bagi memenuhi permintaan pengguna di Malaysia. 6% yang menjawab tidak datangnya daripada individu yang tidak kisah tentang bekalan telur ayam di Malaysia ataupun individu yang lebih gemar makan telur ayam import. 38% yang menjawab ya datangnya daripada individu yang tidak kisah tentang kenaikan harga telur ayam kerana bagi mereka masih mampu untuk membeli telur ayam tersebut walaupun harganya lebih mahal daripada sebelum ini. 62% yang menjawab tidak datangnya daripada individu yang merasakan harga telur ayam yang sekian ada di pasaran sudah cukup mahal dan apabila dinaikkan harga lagi, ianya akan menjadi lebih mahal sehingga tidak mampu lagi untuk beli telur ayam. 96% menyukai telur ayam tempatan kerana dari segi rasanya yang sedap dan berlemak, kualiti dan harganya yang lebih murah.
4% menyukai telur ayam import kerana mereka lebih sukakan kualiti telur ayam import. 92% memilih telur ayam dikawal harga datangnya daripada individu yang lebih suka memilih telur ayam sendiri mengikut bajet yang mereka ada. 8% memilih telur ayam yang tidak dikawal harga datangnya daripada individu yang tidak kisah tentang harga telur ayam itu. Inflasi telur berlaku disebabkan kenaikan harga kos di ladang di mana melibatkan kos makanan ayam, kos pekerja dan juga kos pengangkutan yang ditanggung oleh pengeluar telur. Inflasi telur ini telah menyebabkan ramai pengguna merungut kerana terpaksa mengeluarkan belanja lebih pada masa kini. Selain itu, bekalan telur yang dikeluarkan terhad membuatkan peniaga terpaksa menaikkan juga harga telur. Perkara tersebut berlaku akibat daripada PKP iaitu Perintah Kawalan Pergerakan yang menyebabkan banyak ladang ternakan tidak beroperasi menyebabkan bekalan telur berkurang. Seterusnya, kenaikan harga bekalan mentah untuk menghasilkan dedak ayam turut meningkat. Wujudnya kawalan tanpa subsidi pada dedak untuk makanan ayam yang akan menyebabkan harga ayam terpaksa dinaikkan. Kos bahan mentah yang dijadikan sebagai dedak ayam seperti biji ciring jagung dan juga soya telah meningkat harganya sebanyak 50%. Jadi, kerajaan perlu mengambil langkah intervensi dalam menangani isu telur dengan mengurangkan atau memberhentikan sementara ekspor telur ke luar negara untuk menstabilkan bekalan dan juga menstabilkan harga telur dalam pasaran tempatan. Menurut aktivis media sosial Muhammad Syafiq Abdul Halim, kerajaan juga perlu memikirkan soal pemain industri termasuk kepentingan rakyat Malaysia keseluruhannya dengan memberikan pelepasan cukai atau menaikkan subsidi telur ayam grade kawalan buat sementara waktu kepada syarikat-syarikat pengeluar telur yang terlibat untuk menampung perbezaan harga antara kos dan harga shilling. Beliau juga menyatakan bahawa langkah ini perlu dengan mengambil kira kos pengeluaran yang meningkat dan harga kawalan menyebabkan pengeluar kerugian serta terpaksa mengurangkan pengeluaran dan sekaligus menyebabkan bekalan berkurang. Kenaikan harga telur juga akan menyebabkan peningkatan kos sara hidup rakyat. Selain itu, Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Muhammad Sabu berkata, kementerian itu melaksanakan pelan jangka pendek dengan membawa masuk bekalan dari luar negara bagi menampung keperluan telur ayam dalam negara. Malan Muhammad turun berkata, pihaknya mengenal pasti beberapa sumber dari luar untuk menampung keperluan bekalan dalam negara dengan kadar segera bagi memastikan keterjaminan telur ayam di pasaran. Inisiatif membawa masuk telur ayam dari sumber luar katanya juga bukan untuk menekan pengusahaan industri telur ayam tempatan. Sebaliknya bagi memastikan bekalan telur ayam dalam negara tidak terputus dan kebajikan rakyat terjaga.